Okay, so next kita sambung dengan characteristic of the wave. Okay, so beberapa term yang kita kena tahu ialah pertama ialah amplitude. Okay, what is amplitude? Kamu dah belajar dalam matematik dah benda ni. Supaya kita ulanglah balik dalam physics. So amplitude is the maximum displacement of a particle from its equilibrium position. Okay. Period, time taken by the particle to make one complete oscillation or by a source to produce one complete cycle of wave. Okay, frequency, number of complete oscillation made by a particle or number of cycle of wave produced by a source in 1 second. So, dalam 1 second berapa banyak wave yang lengkap dihasilkan. Itu adalah frequency. Next, wavelength, lambda. Okay, distance between two consecutive point in phase. Okay, sekejap lagi kita tengok. Wave speed, distance travel by the second distance travel per second by a wave profile. Okay, so formula untuk kira frekuensi ialah frekuensi sama dengan 1 bahagi period. Okay, jom kita tengok daripada graf ni mungkin kita akan lebih faham lah. Okay, so kita tengok dekat dulu transverse wave. Okay, so nilai amplitude ialah nilai maksimum. Okay, contohnya kita ada paksi kan. Okay, nilai di sini contohnya 3. Maka nilai amplitude tu 3. Nilai yang paling maksimum. Okay. Yang kedua, okay, lambda. Ni kita panggil lambda. Simbol dia. Lambda ialah sama ada ukuran panjang daripada crest, meet the crest ni, crest, meet crest, ataupun ataupun true berjumpa dengan true. Crest meet crest ataupun true bertemu dengan true. Itu ialah lambda. Okay, so nak tahu speed, formula speed ialah V equal to F lambda. Itu formula untuk speed. Okay. Okay, next kita tengok untuk longitudinal wave, lambda dia berada di mana? Daripada kalau kita tengok longitudinal wave ni, kita tak tahu mana maksimum ni kan, jadi kita tak boleh tahu amplitude. Okay, kita boleh tahu nilai lambda. Nilai lambda ialah daripada compression ke compression ataupun refraction pergi ke refraction. Itulah kita tahu nilainya, nilai lambda. Okey. Sudah tercakap kat bawah ni, betul lah. V equal to F lambda. Okey. Jom kita tengok macam mana dia dapat formula V equal to F lambda ni. Okey. So from the equation, V speed, kita tahu distance bahagi dengan time. Okay. So kita tahu distance tu tadi, ni lah umpama sini kan, crest bertemu dengan crest sini. Jadi dia ialah distance. Okay, jadi lambda overkan dengan period, time. Okay, kita tahu F equal to 1 over T kan. Sekejap, sealihkan dulu ni supaya ada ruang nak. Okay, jadi since F sama dengan 1 over period, kita tahu period sama dengan 1 over F lah. Jadi masukkan yang ini, masukkan ke dalam ni. Jadi sama dengan payahlah masukkan ni kan. Okay, so since F sama dengan 1 over period, jadi V equal to F lambda lah. Gitu. Sebab itulah dapat V equal to F lambda. Okay, so sekarang kita tengok daripada graf ni. Okay, ada dua graf yang kamu kena tahu. Graf pertama ialah displacement time graph.
Okay, displacement time graph. Okay, apa maklumat yang kita boleh tahu daripada displacement time graph? Pertama ialah amplitude. So nilai yang tertinggi ini amplitude, sama ada positif amplitude ataupun negatif amplitude. Ni pun nilai amplitude juga. Okay, yang kedua yang kita boleh tahu, kalau dia time di sini, jadi one complete oscillation adalah satu crash, satu true. Okay, so one complete oscillation, satu crash, satu true. Sampai sini nilai di bawah ni, satu complete oscillation akan memberi nilai period, tempoh. Ataupun nilai tempoh kita boleh tahu daripada crash bertemu dengan crash, maka memberi nilai period. Ataupun true bertemu dengan true, kita akan dapat juga nilai period. Okey, apabila ada nilai period, kita boleh kiralah frekuensi 1/period. Macam tu. Okey, graf kedua, displacement against distance. Kita tengok apa maklumat yang kita boleh tahu. Ialah pertama ialah amplitude, sama ada positif amplitude ataupun negatif amplitude. Ni pun amplitude juga. Dan yang kedua, kalau dia distance, displacement distance, maka one complete oscillation akan memberi nilai wavelength, panjang gelombang. Ataupun crash bertemu crash, panjang gelombang. True bertemu true akan memberi nilai panjang gelombang. Okey. Okay, so eksperimen dalam bab ini ialah kita guna ripple tank. Macam mana kita nak guna ripple tank tu? Kita guna, ada air di dalam ni, ada dipper. Okay, nampak ni, plain dipper ataupun spherical dipper. So dipper ni dia akan bergerak atas bawah bergegar macam tu, akan menghasilkan wave pattern. Okay, so wave pattern ni kita nampak daripada dekat gelas ni nanti, macam ni. So daripada sini kita boleh kira lambda dia. Eksperimen dia macam tu. Okay, so untuk part tu itu sahaja.